Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Nawaitu ta'lam wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha wajhillah wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. InsyaAllah pada malam ni pengajian kita masuk di dalam bahagian yang keempat daripada bahagian pembahagian air. Kita dah lepas membicarakan bahagian air yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Jadi pada malam ni kita masuk pula pada membicarakan tentang bahagian air yang keempat. Kata tuan kitab ni, kata dia yang keempat ni air yang kena najis ataupun air yang termasuk di dalamnya, yakni di dalam air itu najis. Maka bila air yang termasuk di dalamnya najis, maka dinamakan air itu adalah air mutannajis. Air mutannajis. Itu dinamakan air mutannajis jika sekiranya air termasuk dalam air itu najis, maka dinamakan air itu air mutannajis. Baik. Tengok ya. Jadi ada hukum tak air mutannajis ni? Dah tentulah kan. Air mutannajis. Wa huwa, tengok ya. Kalau dalam yang Arab ni dia kata wa huwallazi najusa liwuku'in najasati fihi. Najis yang jatuh di dalamnya tu najis. Baik. Padahal air itu kurang daripada 2 qalah. Tu dia, tengok ya. Dalam Quran kitab lain dia kata air yang kena najis yang disebut air mutanajis. Padahal air tu kurang daripada 2 qalah. Jadi maknanya kalau air tu lebih daripada 2 qalah, maka hukum dia dah berubah. Kalau air masuk najis di dalam air tapi air tu kurang daripada 2 qalah, maka barulah dinamakan air tu air mutanajis. Iaitu air mutanajis ni air yang termasuk ataupun yang jatuh ke dalamnya, ke dalam air tu, atau sesuatu yang masuk ke dalamnya, dalam air tu najis, termasuk di dalamnya
sesuatu yang najis atau najis betul-betul najis, ataupun termasuk di dalamnya, di dalam air itu ada sesuatu yang kena najis. Asalnya dia bukan najis, tapi apa ni, dia terkena najis. Umpamanya batu yang terkena najis. Batu yang kena najis lalu masuk di dalam air yang tak sampai 2 kolah. Maka hukumnya air itu dinamakan air mutanajis. Mutanajis. Air mutanajisun. Itu namanya air mutanajisun. Okey. Okey. Atau satu yang kena najis. Padahal, tengok, air itu tak sampai 2 kolah. Sukatan 2 kolah tu, tengok, lebih kurang dalam 13 tin minyak tanah. Dulu kan, orang pakai jual minyak tanah tu dalam tin. Sekarang ni kan, kalau kita sebut kan, tin biskut tu lah. Tin biskut tu kan, kalau tin biskut yang 4 segi besar tu, dekat kedai kalau orang jual dekat pasar malam ke pasar tani ke, ada yang jual apa ni biskut tu, yang 4 segi apa ni, tin dia 4 segi besar tu, maka 13 tin tu air penuh, maka cukuplah jumlah air tu, jumlahnya 2 kolah. Ataupun sukatan sekarang ni kita pakai liter kan. Pakai liter 230 liter lebih. 230 liter lebih tu, maka dinamakan lebih daripada 2 kolah. Itu sukatan dia. Kalau guru saya Baballah, Tuan Guru Haji Abdullah bin Haji Idris Apatani, dia kata 13 tu kita genapkan 14. Kalau 13 tu cukup-cukup, takut terkurang. Atas jalan ihtiyat, atas jalan berjaga-jaga, kita cukupkan 14 tin minyak tanah tu. Kita buat 14 tin, 1, 2, 3 sampai 14, letak dalam satu bekas ya. Penuh tu, maka mencukupilah 2 kolah. Okey. Jadi ada beza tau. Kalau air yang tak sampai 2 kolah masuk di dalamnya najis, maka dia terus dihukumkan sebagai air mutanajis. Tapi kalau air tu lebih 2 kolah, dia tengok keadaan pula. Tengok keadaan. Nanti kita baca kat bawah ya. Okey, sama ada berubah atau tidak. Jadi kalau air yang tak sampai 2 kolah ni masuk ke dalam air tu najis, maka hukumnya terus dihukum najis, terus dihukum air tu sebagai air mutanajis. Air mutanajisun, maksud air yang kena najis. Air yang kena najis ni tak boleh kita nak buat dia bersuci, tak boleh. Sama ada kita nak mandi hadas, kita nak ambil wuduk ataupun kita nak menyucikan najis, tak boleh. Tak dibenarkan, tak sah pada syarak. Tidak sah pada syarak pada ketika tu. Tak kira sama ada berubah ataupun tidak. Sama ada berubah dengan masuk najis tu, dia berubah ke? Tidak berubah ke? Maka dihukumkan air itu mutanajisun, air mutanajis. Nama dia. Baik. Atau tidak. Air ini tidak suci. Air ini, air mana ni? Air yang termasuk di dalamnya najis ataupun air yang dinamakan mutanajis tadi ni, dihukumkan tidak suci pada syarak. Tak suci lah. Bila kata tak suci tu, maka dia tidak boleh menyucikan benda lain dan tidak menyucikan benda yang lain. Jadi tidak menyuci itu maknanya kita tak bolehlah nak ambil wuduk, nak mandi hadas ataupun nak menyucikan najis. Macam tu. Baik, tengok ya. Jadi faham kat sini kan? Sama ada berubah ataupun tidak. Baik. Maka hukumnya dinamakan air itu mutanajis. Sebab tu kalau dalam kitab yang Arab ni dia kata halatu wuqu'in najasati fil ma' iza kanal ma'u qalilan. Apabila adalah air itu sikit dengan makna kurang daripada 2 kolah, maka yatanajisu mutlaqan. Maka jadilah air itu air najis, air mutanajis mutlak. Tak nak kira lah.
sama ada dia berubah ataupun tidak. Semata-mata jatuh air. Contohnya lah. Contohnya, contohnya katalah ini air kan. Ini tak sampai 2 kolah ni. 1 gelas je kan. Tu termasuk di dalamnya tahi cicak. Tapi tak berubah pun. Tak ada berubah warna, tak ada berubah rasa, tak ada berubah bau dia tak berubah pun. Maka tetap dinamakan air ni air mutanajis. Tak boleh kita nak minum, tak boleh kita nak basuh najis, tak boleh kita nak ambil wuduk, tak boleh kita nak mandi hadas. Tak boleh. Tapi kalau sekira-kira air tu banyak, air tu lebih daripada 2 kolah. Lebih daripada 2 kolah, yang lebih daripada 3 plastik minyak tanah atau lebih daripada 230 liter sampai 300 liter, 400 liter termasuk najis di dalamnya. Ada syarat nak katakan air itu mutanajis kalau lebih daripada 2 kolah. Kalau berubah, contohlah satu masjid tu kan, kolah dia besar, lebih daripada 2 kolah. Kandungan kapasiti air dalam kolah tu lebih. Banyak, lebih daripada 2 kolah. Bukan maksud 2 kolah tu kan ada 1 kolah, 2 kolah, bukan macam tu. Maknanya dia punya kapasiti air tu lebih daripada 230 liter. Katalah termasuk di dalamnya tahi cicak. Tengok dulu nak kata dia jadi mutanajis tu, tengok dulu kalau berubah. Yakni kalau sekiranya berubah. Berubah macam mana? Berubah dengan makna color dia berubah, warna dia berubah, bau dia berubah, rasa dia berubah. Maka barulah dinamakan air yang lebih 2 kolah masuk najis itu dinamakan air mutanajis. Jika tak berubah, maka tak namakan mutanajis. Dinamakan air itu suci lagi menyucikan. Kekal sebagai air dia sebagai air mutlak, kekal. Kalau sekiranya lebih daripada 2 kolah. Tapi kalau kurang daripada 2 kolah, tak kira. Masuk najis aja, sama ada berubah ataupun tidak, maka dihukumkan air itu adalah air mutanajis. Baik, kemudian jadi bila kata mutanajis ni tak boleh menyucikanlah pada hukum syarak. Okey, tidak. Okey. Najis tadi ni, najis tu tidak termasuk di dalam golongan ini, golongan air mutanajis ni. Ini maknanya yang terkecuali lah, yang terkecuali. Jika terjatuh ke dalam air itu najis yang dikecualikan, najis yang dimaaf. Maksud najis yang dikecuali ini ialah najis yang dimaafkan. Umpamanya najis yang dimaafkan tu umpamanya bangkai binatang yang tiada berdarah mengalir ketika dikoyakkan. Dikoyak badan dia, kita koyak, maka tidak ada darah yang mengalir. Maksud tak menitik darah tu. Dia letak dalam ni, serangga mana ni? Seperti lalat. Lalat tu kan, lalat ke langau ke. Kalau langau tu yang warna hijau yang besar tu. Kalau lalat lah rumah yang kecil-kecil tu. Itu memang ada darah. Tapi darah dia tak mengalir. Jadi dimaafkan kalau masuk dalam ke dalam, ada syarat lah. Jika termasuk di dalam katalah ini air ni katalah air kopi ke, air Nescafe ke, air teh ke kan. Okey. Air teh ke, air kopi ke. Lepas tu lalat terbang, jatuh masuk dalam tu. Lalat terbang lalat jatuh masuk dalam air gelas ni yang tak sampai 2 kolah ni. Air 1 gelas je kan. Masuk. Baik, adakah mati lalat tu di dalam gelas tadi ni? Dalam Nescafe tu mati lalat tu. Adakah terus dihukumkan air kopi tu mutanajisun, mutanajis? Tidak. Tengok dia. Pasal apa? Kerana lalat tu, bangkai lalat tu termasuk di dalam najis. Najis. Tapi dimaafkan. Najis yang dimaafkan. Nanti saya baca, nanti saya sebut tuan-tuan ya. Masalah ada najis yang dimaafkan pada air tetapi tidak pada pakaian.
ada najis yang dimaafkan pada pakaian, tidak pada air. Ada najis yang dimaafkan pada kedua-dua sekali. Pada air pemaaf, pada pakaian pemaaf. Dan ada najis yang tidak dimaafkan pada kedua-dua. Maksudnya ada najis yang dimaafkan pada kedua-dua. Pada air pemaaf, pada pakaian pemaaf. Ada najis yang tiada dimaafkan pada kedua-dua. Ada 4 bahagian tu. Baik, nanti dah habis ni, nanti saya sebut yang tu, okey. Sampai kat bawah, okey. Jadi tidak termasuk dalam golongan ni. Mana dalam golongan air yang mutanajis ni. Jika terjatuh ke dalam air tu, walaupun tak cukup 2 kolah, termasuk apa? Termasuk najis yang dimaafkan. Jadi yang dikecuali. Mana yang dimaafkan pada syarak. Umpama bangkai binatang yang tiada berdarah. Binatang tu mati, dia bangkai juga. Tapi dia tidak ada darah mengalir pada badan dia tu. Ketika kita koyak, macam contohnya lalat. Lalat gelangau kot, memang ada darah. Nanti besok kan ambil lalat tu, tolong cuba potong kepala lalat tu. Ada darah, titik merah ada. Tapi darah tu tak mengalir. Mana tahu tak mengalir? Dia tak menitik lah. Ya tak? Lalat. Okey. Dia tak mengalir. Jadi maknanya lalat tu dimaafkan. Bangkai najis tapi dimaafkan. Ya tak? Baik. Kemudian kumbang. Kumbang. Sama ada kumbang kecil, kumbang besar ke, tak ada darah yang mengalir. Ya tak? Sebab kalau kita pecahkan badan kumbang tu, mana ada darah mengalir. Ya tak? Okey. Kemudian kala jengking. Kala jengking tu. Kala scorpion tu lah. Kala. Lipas, cicak dan sebagainya. Jadi lalat, kumbang, kala, lipas, cicak ni termasuk di dalam darah yang tidak mengalir. Kalau dia mati memanglah bangkai. Tapi dia dimaafkan pada bab air. Dalam air ni dimaafkan. Okay, baik. Jadi, dan sebagainya. Baik. Jadi, kalau masuk lalat dalam air kopi, masuk semut. Semut masuk dalam air kopi, maka dihukumkan tidak najis. Dengan syarat. Syaratnya bukan dicampak dengan perbuatan. Dengan dicampak dengan perbuatan. Dengan perbuatan. Bila perbuatan dengan dalam kitab ni dia tak sebut perbuatan tu, tapi dalam kitab lain dia sebut perbuatan. Tak kira sama ada perbuatan tu daripada perbuatan manusia, sama ada manusia tu sudah baligh ataupun belum, sama ada dia masih baby kanak-kanak, ataupun yang dia maksud tu binatang. Katalah monyet, dia ambilnya monyet tu dia ambilnya kita punya, dia ambilnya semut, masukkan dalam kopi kita. Maka hukumnya najis. Ini kena faham elok-elok ni. Kena faham elok-elok kena faham molek-molek ni. Okey. Jadi kan di sini dia kata, saya ulang balik jadi kalau binatang yang tidak ada darah mengalir pada dia, maka dinamakan bangkai juga kalau dia mati. Tapi dimaafkan jika termasuk di dalam air yang tak cukup 2 kolah, yang tak sampai 2 kolah. Masuk dalam kopi, masuk dalam tekor, masuk dalam jak. Jak tu tak sampai 2 kolah. Masuk semut, masuk lalat. Adakah dihukum kata itu najis? Tidak. Kecuali kalaulah kopi atau teh tu berubah. Lepas tu kata dia, syaratnya bukan dicampak dengan perbuatan dan tiada mengubahkan air itu. Ada 2 syarat. Satu, bukan dicampakkan dengan perbuatan. Minta maaf ni, suara saya ni dah sehari 2 ni serak. Banyak sangat bercakap. Ataupun cuaca panas kot. Atau banyak makan daging korban. Jadi serak sikit suara ni.
Jadi kalau kurang jelas saya minta maaf. Jadi kan kalau lalat, kumbang, kala, lipas, cicak, kalau dia termasuk sendiri, maka yang tu yang dimaafkan. Dia terbang, lalat tu masuk dalam kopi. Maaf. Tapi kalau berubah, tak maaf. Kalau berubah, katalah lalat tu masuk terbang. Lalat tu masuk dalam jak. Dalam jak tu ada apa? Ada kopi, ada teh, ada Nescafe, ada sirap. Terbang masuk dalam tu, tiba-tiba kan berubah. Masuk langau 2-3 ekor, teman-teman jatuh sendiri. Tapi berubah. Bila berubah, maka hukumnya najis. Berubah tu macam mana? Berubah rasa ke, bau ke, warna ke? Bila berubah, maka hukumnya najis. Tapi kalau tidak berubah, maka dihukumkan tidak najis. Dihukumkan tak najis. Baik, tengok ya. Yang ni orang perempuan tolong berhati-hati. Okay. Cuba tengok dia punya sebenarnya. Syaratnya bukan dicampak dengan perbuatan. Satu. Kalau dicampak dengan perbuatan, tak kira sama ada berubah ataupun tidak, maka dihukumkan najis. Tengok ya. Okey, orang perempuan ya. Orang perempuan lah. Ada juga lelaki-lelaki. Tapi kolibnya orang perempuan lah kat rumah tu. Saya nak tanya dalam live kita malam ni. Kalau orang perempuan buat kopi, buat kopi tuan-tuan ya. Dia ambil teko, ambil jak, katalah ini adalah jak kan? Katalah jak ni kan? Betul kan? Orang perempuan buat kopi, buat air minum, kopi ketai ke biasa ni buat macam mana? Dia buat macam ni ya. Adakah dia buat air panas dulu? Air panas dia ambil tu, air panas pada ceret tu, air panas, tuang, air panas. Lepas tu dia ambil teh kan? Atau kopi kan? Letak dalam tu kacau kan? Lepas tu baru ambil gula, ya tak? Macam tu kan? Macam tu kan? Okey, baru ambil gula. Lepas tu dia ambil gula 2 sudu ke 3 sudu ke kacau. Tiba-tiba kan dalam gula tu rupanya kan ada semut yang sudah meninggal dunia. Okey, ada semut yang dah meninggal dunia. Banyak 2 3 4 ekor lalat semut tu dalam teh tu. Masuk dalam tu. Kacau. Tiba-tiba timbul ada semut yang meninggal dunia tu. Semut timbul dia. Artinya dalam gula tu lah. Perbuatan kita tak campak tadi. Perbuatan kita tak campak. Tahu ke tak tahu ke, sengaja ke tak sengaja ke, nak letak dalam tu, maka hukumnya pada ketika itu, air kopi, teh yang kita letakkan gula dulu tu, maka dihukumkan najis. Maka teh tadi tak boleh minum. Pasal apa? Sebab perbuatan sendiri dengan perbuatan. Bukan sendiri. Dengan perbuatan. Baik. Habis nak selamat macam mana ni? Saya bagi jalan. Nak buat teh lain kali buat gini. Okay, masukkan gula dulu. Jangan masuk air dulu. Kalau masuk air dulu, kita ambil gula letak, timbul cicak, timbul semut, timbul lalat, kata lalat dalam tu, timbul, mati, maka hukumnya najis. Pasal apa? Sebab di situ air dah perbuatan kita letak gula yang ada semut mati, yang ada lalat mati dalam tu. Baik. Nak selamat macam mana? Nak selamat ambil gula dulu. Letak dalam jak, dalam teko. Lepas tu ambil kopi, lepas tu baru tuang air. Baru tuang air. Lepas tu baru kacau. Oh, timbul semut. Tak apa, boleh minum. Ambil semut tu buang. Ambil semut tu buang. Maka hukumnya teh tadi ni hukumnya suci. Yang ni kena faham betul-betul tau. Kena faham, kena reti betul-betul. Apa beza tadi ni? Apa beza yang ambil air panas, tuang, lepas tu ambil teh, letak, lepas tu ambil gula, kacau.
Yang tu sekiranya dalam gula tu ada semut yang mati, kita kacau-kacau, timbul semut. Maka hukumnya najis. Pasal apa? Sebab kita letak najis. Kita letak semut dalam tu. Perbuatan kita sendiri. Maka hukumnya najis. Sebab kita datangkan najis tu dalam air teh tadi. Dalam air tadi. Tapi kalau kita tak gula dulu, maka tak dihukumkan najis apa-apa. Pasal apa? Sebab dalam jug tu mana ada air. Nak letak gula dulu. Walaupun ada semut yang mati sekalipun. Kita pun ambil kopi, ambil teh, nak letak air panas, tuang air panas. Lepas tu kacau-kacau, timbul semut. Tak apa lagi, boleh makan lagi. Pasal apa? Sebab kita semut tu bukan kedatangan. Semut yang mati tu bukan perbuatan kita. Ada air tu kita tak ada. Sebelum ada air lagi. Maka yang macam tu hukumnya boleh tak najis hukum dia. Tu yang kata orang perempuan tu. Yalah. Jadi masalahnya kita bukan kita macam tu. Kita nak tengok najis ke tidak. Tu dia. Okey, baiklah. Jadi ada dua syarat. Yang kata lalat, kumbang, lipas, cicak tadi ni, itu termasuk di dalam binatang, bangkai binatang yang dimaafkan pada air. Okey, kalau macam tu kan, saya cerita pada malam. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, jadikan nak selamat, kita letak gula dan kopi dululah. Letak gula dulu, kopi dulu. Letak kopi gula dulu. Maksudnya air panas tu kemudian. Air panas tu kemudian. Okey. Sebab saya pun memang buat air macam tu. Alhamdulillah. Bila Ustaz kata ada nampak semut tiba-tiba dan air tu najis. Saya ingatkan dah memang sebelum ni memang saya pernah buat macam tu dan nampak ada semut, kita buang je lah kan. Buang je lah. Tapi jadi nak selamat kita letakkan gula dulu. Kopi dulu dan baru letak air. Ya. Air panas. Okey. Ya. Baik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey. Jadi saya nak suruh malam ni kan, najis tu yang masalah najis yang dimaaf tak maaf ni terbagi pada 4. Ingat ya. Ada najis, bahagian pertama ni ada najis yang dimaafkan pada air. Tapi tak maaf pada pakaian. Macam mana kata najis yang maaf pada air ni? Tadilah binatang, bangkai binatang yang tidak ada darah mengalir pada dia. Masuk dalam kopi kita dengan sendirinya, bukan dengan perbuatan kita. Dan tidak mengubahkan air. Maka hukumnya, maaf, walaupun masuk lalat dalam kopi itu. Mati lalat tu, tapi tak mengubahkan air, dan dia termasuk dengan sendiri. Buang je lalat tu, maka kopi tu boleh lagi minum. Okay? Tapi lalat tu, binatang lalat tu, tidak maaf pada pakaian. Contohnya gini ya, kita semayang. Allahu Akbar. Lepas tu kan lalat hinggap pada telekong kita kan. Lalat tu hinggap. Kita pun tak semena-mena tampar dia. Tampar dia macam tu lalat tu kan. Tampar lalat tu pada pakaian kita tu. Melekat lalat tu. Kita ingat dah mati dia jatuh tak? Rupanya lalat tu melekat pada telekong kita. Pada serban kita kan. Lalat tu. Kita teruskan semayang. Lepas dalam semayang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok-tengok. Lalat yang mati tadi tergantung di dalam tergantung pada telekong sembahyang kita, maka hukumnya sembahyang kita tidak sah. Kenapa tidak sah? Kerana menanggung bangkai najis yang tu tak dimaafkan pada pakaian, walaupun dia binatang yang tidak ada darah mengalir padanya sekalipun. Macam tu. Tu bahagian yang pertama. Najis yang maaf pada air, tak maaf pada pakaian. Itu bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua, dimaafkan pada pakaian tapi tidak pada air. Maaf pada pakaian tapi tak maaf pada air. Apa contohnya? Seperti darah yang sedikit.
Darah nyamuk ke, darah kita sendiri ke. Tapi darah tu sedikit. Sedikit-sedikit ni banyak mana? Sedikit sedikit ni kan, kalau kita kembang besar tu, besar duit 50 sen kita yang dulu. Bukan 50 sen kita yang sekarang. Dia ada beza tau. Kalau 50 sen kita dulu kan dia besar. 50 sen sekarang dia kecil sikit. Tengok ya dalam ni ya. Ini 50 sen kita dulu. Yang sekarang kecil. Dulu punya besar kan. Tak ada 50 sen. Tak ada. 50 sen kita besar. Jadi besar duit 50 sen kita yang dulu. Kalau telah ada orang yang luka, kemudian kan darah keluar pada luka tu, lepas tu kena pakaian dia, darah tu najis, tetap najis. Tapi kalau sedikit, dimaafkan. Sedikit tu besar mana? Besar bulat dia 50 sen kita yang dulu. Anak besar tu. Kalau besar tu, masih lagi dikategorikan sedikit. Apatah lagi kalau kurang. Umpamanya kan darah tu mengecil titik. Jika dihimpunkan ada sampai besar duit 20 sen. Kalau sampai itu maaf lagi. Lebih tu tak maaf dah. Okey. Jadi tapi darah yang sedikit ni tidak maaf pada air. Maksudnya kalau setitik darah masuk di dalam gulai, masuk dalam air kopi, masuk dalam kari, setitik darah saja, darah kita termasuk kita luka, masih ini terluka, lepas tu masuk santan tu, masuk darah tu, maka tak maaf sebab dia cair, tak maaf. Atau masuk dalam air minum kita, darah setitik, tak maaf. Tapi darah yang sedikit tu maaf pada pakaian. Ini maksudnya maaf pada pakaian, tidak maaf pada air. Macam tadi, maaf pada air, tak maaf pada pakaian. Itu bahagian pertama. Bahagian yang ketiga pula ialah tidak dimaafkan pada kedua-dua sekali. Tak maaf. Pada pakaian pun tak dimaafkan oleh syarak dan pada air pun tak dimaafkan oleh syarak. Mana misal contohnya? Seperti air kencing, muntah, nanah. Yang tu tak maaf. Masuk pada air pun dia tak maaf. Kena pada pakaian pun dia tak maaf. Tak maaf sekali-kali tak maaf. Maksudnya tak boleh pakai. Kalau nanah, sikit je nanah tu. Kena pada pakaian, tak maaf. Ataupun nanah tu kena masuk dalam air, tak maaf. Tak dimaafkan, mana tak boleh, hukumnya najis. Macam tu. Tu bahagian yang ketiga. Bahagian yang keempat pula, maaf pada kedua-dua sekali. Maaf pada kedua-dua sekali. Maaf pada air pun maaf, pada pakaian pun maaf. Apa dia? Najis yang tidak kelihatan dengan mata kasar kita. Umpamanya gini. Katalah ya. Katakanlah kita minum ni satu gerai. Tapi di belakang gerai tu ataupun depan jalan gerai tu ada seekor anjing yang telah meninggal dunia kerana dilanggar oleh kereta. Aksiden anjing tu. Sebabkan dia anjing, orang tak hantar dia pergi ke hospital. Biar kat situ anjing tu kan. Sebab dia anjing. Lalu kan bila anjing tu mati, lalat pun datang. Anjing tu najis mughalazah tu. Najis mughalazah. Kan? Anjing tu najis mughalazah. Lalat pun datang hurung pakai anjing tadi. Lepas dia hurung pakai anjing tu kan, dia terbang masuk dalam gerai. Hinggap dalam kopi, hinggap atas karipap, hinggap atas mi goreng, hinggap atas bihun, hinggap dalam ABC. Air batu campur dia hinggap kat situ. Tapi tadi dia hinggap pada anjing tadi ni. Tapi pada kaki lalat tu tak nampak. Tu bapa ni dia panggil najis yang tidak kelihatan mata kasar. Pada pakaian pun maaf, pada air pun maaf. Ataupun kan dia hinggap kita sembahyang Allahu Akbar. Tadi apa ni lalat tadi yang hinggap pada najis mughalazah tadi datang hinggap pada pakaian kita. Tak apa, tak dimaafkan. Pasal apa? Sebab tak nampak pada pakaian, tidak kelihatan pada pakaian. Tak kelihatan pada mata kasar, tak nampak. Najis lah, tapi tak nampak. Maaf, syarat maafkan. Itu dia. Lepas tu lah bawah ni kata, demikian juga tiada dihukumkan najis. Tengok air atau benda-benda
yang cair dengan sebab masuk najis yang halus yang tiada nampak dilihat oleh mata yang sederhana. Mata kasar kita ni lah. Sederhana tu bukan maksudnya mata tu kecil ke besar tak. Kenapa? Pandangan mata tu. Ada pandangan mata yang terang sangat. Ada yang langsung tak nampak apa ni rabun. Ada yang nak sederhana tu yang muktadil. Mana yang nak nampak biasa-biasa. Jadi maknanya kan internet tak ada ni. Maka pada ketika itu maaf pada pakaian, maaf pada air. Kalau apa najis yang tak kelihatan. Tengok. Sekalipun daripada najis yang mughallazah. Walaupun najis tu najis mughallazah sekalipun. Maaf. Maaf sekali-kali. Bukan kata najis mutawassitah ke najis mughallazah sekalipun. Maaf. Kalau tidak kelihatan dengan mata kepala kita tak nampak lalat tadi. Walaupun lalat tu tadi hinggap, nampak lalat tu hinggap atas anjing yang mati tadi. Ataupun atas tak lembu tadi. Lepas tu hinggap pula di atas. Hinggap pula di atas mi goreng kita, laksa kita. Tak apa. Hukumnya boleh. Tak dihukumkan najis. Baik. Okay. Kemudian ada pun air yang banyak. Banyak tu ialah lebih daripada 2 kolah. Lebih 2 kolah tu tadi sukatan tadi 230 liter lebih ataupun 13 tim minyak tanah lebih. Tu maknanya lebih 2 kolah lah. Tidak jadi mutanajis. Tak jadi najis lah air tu. Kalau banyak dengan sebab masuk ke dalamnya benda yang najis. Walaupun benda tu najis atau masuk najis sendiri. Tai cicak ke atau air kencing ke masuk di dalam kolah yang lebih 2 kolah besar tu. Melainkan jadi najis jika berubah bau, rasa dan warna. Kalau berubah rasa, bau dan warna, maka barulah dihukumkan air kolah tu yang lebih 2 kolah tu najis. Umpama contoh gini. Ini pernah berlaku di Slim River Perak. Masjid Slim River tahun 80-an, bukan 80-an, tahun 70-an. Tahun 70-an, 79, 78 macam tu lah lebih kurang. Dalam kolam Masjid Slim River tu, bukan Masjid Slim River yang baru ni tau. Masjid Slim River yang lama dulu. Daripada kayu je dulu, belakang tu kayu je. Ada kolah kat belakang tu. Kolah tu memang besar. Kan? Lepas tu kan, ada berapa orang budak ni kan, dia tangkapnya ketam batu tangkap kat sungai belakang tu. Lepas tu ketam tu besar jugalah. Letak dalam kolah tu, mati ketam campak dalam kolah masjid tu. Kononnya dia nak belalah dalam kolah masjid tu. Lepas tu kan bila mati ketam tu, habis satu kolah tu berbau kat bangkai ketam, busuklah jadinya. Maka pada ketika itu najislah air tersebut. Dia tak najis pasal apa? Sebab berubah. Walaupun air itu lebih 2 kolah sekalipun. Tapi bila berubah rasa, bau dan warna dia tu, maka hukumnya najis. Walaupun 2 kolah, walaupun lebih daripada 2 kolah jumlah air tersebut. Tu kena faham tau. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya. Yang pasal najis dimaafkan tu, hingus macam mana pula? Apanya? Hingus. Hingus tu tak najis. Hingus tu bukan najis. Hingus tu dia suci. Dia bukan najis. Taik mata tak najis. Taik gigi tak najis. Taik telinga tak najis. Hingus tak najis. Ustaz, kalau jerawat, jerawat yang ada nanah tu macam mana Ustaz kat muka? Okey, baik. Sekarang kan selagi nanah tu tak keluar daripada sarang dia tu, maka tak boleh dihukumkan najis. Tapi bila dah keluar, baru hukum najis. Kalau nanah, yang itu sikit ke banyak ke, tak dimaafkan. Tapi kalau darah, maaf kalau sikit. Tu macam tu. Jadi hingus tu bukan najis. Hingus tu hanya benda yang dijijik saja, benda yang diluati saja, tapi tidak dihukumkan najis. Macam air liu. Air liu kita najis tak? Tak najis. Dia tak najis tu.
Cuma kita luati je. Sebab kita jijikkan dia je. Tapi kalau air liur basi tu najis. Air liur basi. Air liur basi kan kita bila tidur kan. Tambah-tambah kita orang tua ni makan macam-macam ni kan. Makan burger, makan lencok, makan chicken chop, makan macam-macam chop ni. Jadi air liur tu najis. Tapi dengan syarat. Air liur basi tu dia ada syarat dia. Warnanya kekuning-kuningan. Dia ada bergerak-bergerak sikit. Lepas tu dia berbau busuk. Itu najis, itu namanya air liur basi. Baik. Itu nama air liur basi tu. Tapi kalau air liur tu tak bau busuk, dia tak berubah warna, warna dia putih jernih. Yang itu tak najis, itu air liur biasa aja. Bukan basi dah lah. Okey, baik. Sebelum tu Ustaz, yang air liur basi tu dekat bantal peta tu, kira bantal tu najis ke? Tak jelas tuan, puan. Kalau air liur basi kan lekat kat bantal. Macam mana? Air liur basi lekat dekat bantal. Kan yang ada peta semua tu. So bantal tu dah kira najis ke macam mana? Yalah, kalau sekiranya yang itu adalah air liur basi yang meleleh ke bantal tu, dikira najis lah. Dikira najis lah tu. Walaupun dah kering sekalipun, tapi ada kesan kan, ada bekas kan. Najis lah. Najis lah tu. Baik. Jaga. Baik. Jadi, nanti kita perhabis dulu baca ni. Yang dikatakan air dokolah tu ialah sebanyak lebih kurang 52 galen. Itu kalau pakai galen. Atau 13 tin. Kalau guru saya kata 14 tin. Minyak tanah. Atau 230 liter. Atau jika dalam sebuah tangki 4 persegi, luasnya 23 inci lebar dan 23 inci dalam. Lebih kurang. Atau jika dalam sebuah tangki bulat, lebarnya 19 inci dan dalamnya 46 inci. Ini sukatan olah kalau kita buat macam ni. Sukatan dalam kitab ni dah ada siap-siap dah. Okey. Jadi faham tak masalah yang kita sebut najis tadi ni? Jadi lepas ni kan kita akan bicara, tadi kita bicara yang tak boleh berpisah sebab nak hilangkan air najis tu kena dengan air. Jadi disebut. Tapi lepas ni insya-Allah kita akan bicarakan najis dan cara menyucinya. Apa makna najis? InsyaAllah minggu depan kita akan bincang tentang najis, apa makna najis dan cara menyucinya. Jadi waktu dalam ni, dalam bab najis dan cara menyucinya ni, termasuk air liur tu bukan najis. Air liur, hingus, kahak dia bukan najis. Taik mata bukan najis. Taik hidung bukan najis. Itu dia. Wallahu alam. Ada lagi tak? Ada persoalan nak tanya? Ada soalan apa-apa? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Macam mana pula kalau orang Sarawak cakap mukak Ustaz, yang terkeluar daripada mulut baby? Apa tak dengar? Ustaz, yang terkeluar daripada mulut baby tu, yang berbau tu, kalau orang Sarawak panggil mukak. Kalau orang Semenanjung cakap apa? Yang itu namanya kalau orang Kedah panggil jeluak tu, jeluak. Kalau panggil Kelantan panggil jeluak, kalau Kedah panggil apa? Temuak. Muak. Itu yang tu najis tu, yang tu najis. Sebab yang tu dia keluar daripada maedah, dia keluar daripada dia punya tempat kisaran makanan. Yang tu punya najis tu. Kan lepas budak tu minum susu kan, lepas budak minum susu, kalau kita pegang perutnya, dia akan keluarkan putih susu kan. Ya. Maka yang tu adalah najis. Pasal apa najis? Kerana itu dia keluar setelah dia sampai ke dalam tempat maedah. Maedah tu tempat kisaran makanan. Dah sampai ke situ. Bila sampai itu dia keluar balik, maka hukumnya adalah dinamakan muntah. Itu bukan air liur basi, itu namanya muntah. Bila kata muntah tu, maka hukumnya adalah najis. Al-qai'u. Qai'u tu mana muntah.
qai'u, namanya muntah. Muntah tu najis. Bukan kata dalam ma'id. Kalau muntah ni kan, kalau makanan tu dah melepasi makhraj huruf ha. Ha. Ha pedas tu, dah melepasi dah marah huruf ha, lepas ke dalam lah. Keluar balik. Maka dinamakan muntah. Maka muntah tu lah dinamakan apa? Dinamakan najis. Baik. Ada soalan dalam apa ni, dalam chat ni. Kalau masak tulang lembu buat sup, sup terkena baju, adakah najis? Baik, yang ini bab lain pula ni. Sup terkena baju, adakah najis? Okey. Bila kita bersebut masalah daging, daging ke, ayam ke, ikan ke yang ada darah, okey, yang ada darah, dia ada dua kaul tu, ada dua pandangan ni. Okey, sup tulang lembu tu ada darah tu. Sup tulang lembu tu ada darah, daging lembu tu ada darah, daging ayam tu ada darah, ikan tu ada darah. Baik, kita masak kari ke, gulai ke, apa ke, atas satu kaul, hukumnya adalah najis kalau kena pada pakaian. Sebab sup tu daripada daging tu, daging tulang ke apa tu ada darah. Darah tu najis, banyak. Sebab tu tuan-tuan, cuba tengok. Kalau kita masak daging lembu kan, daging lembu tu, kalau kita kacau pun, dia basuh macam mana pun, dia akan keluar lagi warna kemerah-merahan. Itu warna darah tu. Masuk dalam santan pun ada warna kemerah-merahan lagi. Maka maaf pada pakaian, maaf pada makan, tapi tidak maaf pada pakaian. Sebab itulah kalau makan sup kena pada pakaian. Tapi dengan syarat banyaklah. Banyak tu maksudnya lebih daripada 50 sen kita yang dulu. Duit 50 sen Malaysia dulu kan. Kata tumpah sup tu pada pakaian kita. Tumpah tu banyak mana? Banyak tu lebih daripada 50 sen duit kita Malaysia dulu. Maka hukumnya najis. Wajib kita kena basuh. Tak boleh bawa solat pakaian tersebut. Najis hukum dia. Tapi ada juga setengah ulama dia kata tak najis. Makan sup tumpah atas pakaian. Cukup kita lap-lap gitu saja. Dia kata tak najis. Alasannya apa? Maaf juga pada pakaian. Tapi atas kaul yang muktamad, yang kuatnya mengatakan najis. Wallahu a'lam. Soalan lagi? Waalaikumsalam. Masya-Allah. Itu soalan, mari tengok. Soalan Facebook Ada soalan dalam Facebook ni, dia tanya tentang berkenaan dengan hukum pasang rahim di surau. Jadi saya nak jawab begini ya tuan-tuan. Jika sekiranya kan, kenapa internet lemah ni? Gua sangkut ni. Jika sekiranya pasang rahim subuh tu mengganggu setengah orang, maka hukumnya adalah haram sebab mengganggu. Mungkin ada orang yang sakit, mungkin ada orang yang orang yang ada anak kecil terganggu, maka hukumnya adalah haram. Tapi asal hukumnya adalah sunat. Kenapa? Kerana kita nak gerak orang Islam sembahyang subuh. Hukumnya macam tu. Tapi janganlah sampai mengganggu. Yang ini tuan-tuan ya. Pernah berlaku zaman saya mengaji di Tarim dulu. Saya belajar di Tarim dulu tuan-tuan ya. Masa tu kan Darul Mustafa, tempat Habib Omar punya madrasah dia. Sebelum subuh tu, dalam 1 jam ke setengah jam sebelum subuh tu, dia akan pasang Quran. Dia akan pasang zikir-zikir. Okay? Tiba-tiba kan ada satu orang yang berjiran dengan Darul Mustafa tu nak jumpa dengan Habib Omar. Wahai Habib, boleh tak tolong Habib pelankan sikit mikrofon tu?
yang sebelum subuh tu. Jadi dia sebut kenapa? Kerana isteri dia baru bersalin. Jadi anak tu perlu rehat tidur. Isteri dia pun perlu tidur rehat juga. Terganggu mereka nak tidur. Maka tuan-tuan, Habib Umar kan dengan rendah hati dia. Habib Umar kata, taib, marhabak, marhabak. Maka lepas tu, Habib Umar tak pasang kuat-kuat dah. Tak kuat-kuat dah dah. Baik. Jadi kita bukan kata masalah tarhim. Masalah kita baca Quran pun sedang ada sebelah kita tu ada orang tidur. Kita baca Quran, sebelah tu ada orang tidur. Jika sekiranya bacaan Quran kita mengganggu orang tidur, maka bacaan Quran kita tu tak dapat pahala, bahkan dosa pula. Kenapa dosa? Kerana mengganggu orang sedang tidur, tuan-tuan. Jaga ni. Baik. Tengok ya. Okey. Ada satu soalan lagi dalam chat kita ni. Kalau minyak terpercik masa goreng ikan atau ayam. Baik. Jadi yang ni cabang ataupun furuk pada masalah tadilah. Masalah apa? Masalah nak goreng ikan. Ikan tu ada darah tak? Darah. Ayam. Ada darah tak? Ada darah. Jadi terpercik. Maka hukumnya adalah najis. Sekiranya kalau minyak yang terpercik tu banyak, lebih daripada besar duit 50 sen kita yang dulu. Katalah terpercik minyak tu banyak. Percik, himpun pun lebih besar daripada duit 50 sen dulu. Maka hukumnya tak boleh pakai pakaian tu untuk solat, tak boleh dah. Tapi kalau sekiranya sikit, minyak tu terpercik sikitnya, tak banyak pun. Maaf, boleh kita buat solat. Baik, tu soalan. Kemudian ada lagi soalan dalam Facebook ni kata, salam Ustaz, sah tak solat atas kerusi lipat yang di masjid tu? Selesai solat, nampak bangkai cicak tersepit pada kerusi tersebut. Hukumnya tidak sah solat. Kenapa tidak sah solat? Kerana berhubung dengan sesuatu yang kena najis atas sesuatu yang najis. Maka hukumnya dia menanggung. Maka hukumnya adalah tidak sah sembahyang orang yang duduk atas kerusi, padahal di kerusi itu ada cicak yang meninggal dunia tersepit. Ustaz, walaupun orang tu tak tahu yang cicak tu ada kat situ ke Ustaz? Okey, kalau sekiranya dia tak tahulah, sampai dia balik tak tahu pun, maka solat dia tadi tertanggung atas Allah Ta'ala. Maksudnya, sama ada Allah nak bagi pahala ataupun tidak, itu terpulang pada Allah Ta'ala. Dia tak tahu. Ada orang macam kita lah kan. Kita tak tahu pun ada sesuatu najis kat kita ke, kita tak tahu pun. Jadi pada ketika itu kan, solat dia tu tergantung pada Allah Ta'ala. Pada diri dia tu, yang solat dengan sebab menanggung najis tadi ni, maka dia hukumkan dia tak perlu qada solat. Kenapa tu? Sebab dia dah buat solat tu. Cuma dia tak tahu sah, tak sah solat tu dia tak tahu. Maka pada ketika itu, solat dia tu tergantung pada kehendak Allah Ta'ala, sama ada nak bagi pahala ataupun tidak. Itu terserah pada Allah. Jadi dosa, adakah dosa dikarenakan dia namakan dia tu dosa kerana sebenarnya dia tidak sah? Tidak, tak dihukumkan berdosa, tidak sekali-kali. Wallahu alam. Baik, ada lagi? Ada soalan lain? Ataupun ada yang kurang faham dalam huraian tadi dalam masalah ilmu najis? Macam tempat sembahyang pula Ustaz, yang apa, macam surau ke masjid yang letak kapet yang penuh tu. Okey. Seluruh kapet. Kan, kadang kita tak tahu cicak ke apa, tai cicak ke apa. Yalah. Sebab tu saya kata tadi, kalau masalah ni kita sembahyang di surau ke di masjid ke kan, kita tak pasti kan. Kita tak tahu. Yang tu kita solat aje lah. Kita tak tahu pun. Kalau apa-apa berlaku pun najis ke yang kita tak tampak, maka serah solat tu pada Allah Subhanahu Taala.
serah pada Allah lah. Sama ada Allah nak bagi pahala ataupun tidak, serah pada Allah Ta'ala. Ada pun kita dah buat dah. Dan kita tidak dituntut oleh syarak untuk mengqada sembahyang tu, tak dituntut. Kecuali lah kalau selepas solat tu kan, kita ternampak najis pada pakaian kita. Maka pada ketika itu wajib kita ulang balik sembahyang tersebut kalau masih di dalam waktu. Kalau dah di luar waktu, maka wajib kita qada semula solat tersebut. Macam tu. Ustaz, Ya. Ustaz nak tanya macam mana yang hadis Nabi yang kata kalau kita kan lalat masuk dalam air atau dalam makanan kita rendam dia, lepas kita rendam lepas tu kita angkat buang. Tu macam mana pula hukum Ustaz? Ya, memang pun pasal apa tau. Macam ni. Kenapa Rasulullah rendam lalat tu? Dia lalat saja tau, lalat saja. Dia tak termasuk binatang lain. Kalau semut ke kan, masuk kan, tak payah rendam. Tak payah rendam balik, tak payah. Lalat saja. Kenapa? Sebab lalat ni Rasulullah kata di sebelah sayap kanan dan kiri ada penyakit, ada penawar. Maksudnya di kedua belah lalat tu punya sayap ada penyakit, ada penawar. Jadi bila jatuh dalam air lalat tu, kita tak tahu sayap yang mana yang terendam dalam air itu. Sama ada yang penyakit ataupun yang penawar. Kalau sekiranya sebelah lalat yang penyakit yang terendam, kita angkat buang, padanya yang penawar tu ada sebelah sayap yang satu lagi. Kita tak rendam. Maka menjadi penyakit. Kita minum air tu. Memang hukum dia tak jadi najis. Kalau dia jatuh sendiri. Walaupun dah mati sekalipun. Jadi nak jadikan selamat kita air tu daripada penyakit, kita rendamkan terus. Bukan masalah najis ataupun tidak. Macam itu. Bukan masalah najis atau tidak. Masalah lalat tu di sebelah sayap dia tu ada penyakit, ada penawar. Macam itu. Wallahu alam. Baik, ada lagi? Ada soalan di dalam Facebook ni. Dalam Facebook katanya, salam Ustaz, ambil wuduk dalam satu cebok air dan bila air yang berbaki terpercik dalam cebok tu dikira mustakmal ataupun dimaafkan. Disebut dalam mustakmal kalau masuk di dalam air yang tak cukup 2 kolah. Tapi terperciknya tu sikit macam kita belajar yang lepas. Terpercik tu sikit sangat. Sekira-kira kalau termasuk air yang ada warna ataupun air yang ada bau termasuk tu, berubah tak air tu? Kalau berubah, maka dihukumkan tak maaf. Kalau tak berubah, maka dihukumkan maaf. Macam tu. Jadi sebenarnya soalan ni kita tak bincang tempat ni. Soalan ni kita bincang pada masa akan datang. Sekarang ni kita tengah bincang masalah air mutanajis tadi ni. Kita bukan bincang masalah wuduk air mustakmal atau tidak tadi ni. Okey. Jadi kalau kita kira nanti dalam bab masalah wuduk nanti kita akan bahaskan. Baik. Jadi jawapan saya kalau ditanya macam ini, adakah mustakmal atau tidak atau dimaafkan? Maka tengok air yang terpercik tu sikit ke banyak? Kalau sikit tu adakah sikit? Ibaratnya kalau sekiranya yang sikit tu air tu berbau ataupun air tu ada warna. Masuk dalam cebok kita tu berubah ke tidak? Macam itulah kita nak kata air mustakmal ke tidak ni, tengok sikit atau banyak. Wallahu alam. Okey, ada soalan lain? Saya rasa cukup setakat ni dulu. Sebab kita sudah bersiaran hampir 1 jam lebih. Dan insya-Allah kita akan sambung pada masa akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab.
Terima kasih Ustaz. Sama, insya-Allah mudah-mudahan kita jumpa lagi pada masa akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya azimah sultan, ya qadiman ihsan, ya daiman ni'am, ya katsiran jud, ya wasi'al ata', ya khafiyul lutuf, ya jamil sana, ya haliman la ya'jal. Salli ya Rabbi ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim wa radha sahabati ajma'in. اللهم لك الحمد والشكر ولك من فضل وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لك أعلى يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فرد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخير يسر علينا كل عسير فتسرة عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان وتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم إني أخاف منك وأخاف من يخاف منك وأخاف من لا يخاف منك الله بحق من يخاف منك الذين من لا يخاف منك الله بحق سيدنا محمد أهرسنا بعينك التلاتنا وكنفنا بك نفك الذي لا يرى وارحمنا بقدرتك علينا فلا نلك تسقطنا ورجاؤنا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin.